Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Lukman Hakim bin Mahazir. Nama matrik saya di 201181082941 dan saya daripada kumpulan C21. Tajuk kajian tindakan saya adalah meningkatkan kefahaman pelajar menggunakan model HTZ bagi subtopik sistem peredaran manusia. Untuk permulaan, saya telah melakukan pemerhatian awal. Pemerhatian pertama adalah murid-murid kelas 4 sains kurang berminat di dalam sub topik sistem peredaran manusia ini. Perkara ini mungkin kerana subtopik ini perlu banyak menghafal dan pelajar perlu memahami banyak perkara di dalam subtopik ini. Seterusnya, pelajar kurang aktif di dalam kelas dan tidak melakukan interaksi bersama guru. Situasi ini di mana pelajar kurang aktif dalam kelas dan hanya mendengar penjelasan daripada guru. Seterusnya adalah kehadiran pelajar yang kurang memuaskan ketika sesi pembelajaran berlangsung. Lebih kurang dalam 50% pelajar tidak hadir ketika proses ataupun sesi PDPR berlangsung. Seterusnya adalah refleksi awal. Untuk simptom, majoriti murid tidak dapat membezakan di antara bahagian kiri dan kanan jantung. Seperti yang kita sedia maklum bahawa struktur jantung mempunyai dua bahagian iaitu kiri dan kanan. Seterusnya adalah murid tidak dapat mengenal pasti nama dan fungsi struktur jantung. Untuk makluman, jantung mempunyai pelbagai struktur dan fungsi yang berlainan. Untuk problem, murid tidak dapat membezakan di antara atrium kanan dan ventrikel kanan serta atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Seterusnya, murid tidak dapat melabel struktur jantung dan menyatakan fungsi jantung dengan betul, serta murid mengalami kekeliruan di antara vena cava dan vena pulmonari serta injap trikospid dan injap bicuspid. Perkara ini terjadi mungkin kerana kedua-dua struktur tersebut mempunyai nama yang seakan-akan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeza. Seterusnya adalah purpose. Setelah menghasilkan model HEALTH yang mengandungi label strap struktur jantung, saluran yang menunjukkan aliran darah dan juga video penerangan yang menunjukkan fungsi strap struktur serta permainan yang dapat mengukuhkan pemahaman murid. Seterusnya adalah perancangan. Untuk objektif pertama adalah membantu murid dalam membezakan di antara bahagian kanan dan kiri jantung serta untuk membantu murid dalam mengenal pasti nama dan fungsi setiap struktur jantung. Dan yang terakhir adalah untuk membantu murid memahami pergerakan darah di dalam jantung. Untuk intervensi, saya telah membangunkan alat bantu mengajar yang mengandungi ataupun yang menggunakan struktur jantung yang sebenar. Untuk indikator, keputusan daripada hasil kuis diambil dan juga soal jawab di dalam kelas secara lisan serta refleksi di akhir kelas. Seterusnya untuk pelaksanaan. Okey, saya telah menggunakan kajian tindakan ini ataupun menjalankan kajian tindakan ini kepada 20 orang pelajar daripada kelas 4 sains yang mengambil subjek biologi di SMK Labu Besar. Seterusnya, saya telah melaksanakan kajian tindakan ini secara atas telas waktu kelas PDPR dan dia dilaksanakan selama 1 minggu iaitu bermula daripada 9 bulan 11 sehinggalah 16 hari bulan 11. Okey, untuk apa? Model HTZ ini dibina daripada model struktur jantung yang sebenar yang dapat membantu murid membezakan di antara atrium kanan, ventrikel kanan dan juga atrium kiri serta ventrikel kiri. Selain itu, ia juga dapat membantu murid yang tidak dapat melabel struktur jantung dan menyatakan fungsi serta membantu murid yang mengalami kekeliruan di antara vena cava dan juga vena pulmonari serta injap trikospid dan juga injap bicuspid. Untuk bagaimana, saya telah menggunakan model HEALTH ini dalam sesi PDPR bagi tujuan untuk mengukuhkan untuk pengukuhan dalam subtopik sistem peredaran manusia. Seterusnya adalah pemerhatian semula. Daripada hasil sesi PDPR tersebut, saya dapat lihat murid lebih tertarik untuk belajar subtopik sistem peredaran manusia ini dan lebih aktif di dalam kelas. Serta murid lebih sering melakukan interaksi dua hala di antara pelajar dan guru. Seterusnya, murid dapat membezakan di antara bahagian kanan dan kiri jantung serta murid dapat mengenal pasti nama dan fungsi pada struktur jantung dengan tepat. Seterusnya, murid dapat mengatasi masalah kekeliruan yang dihadapi. Okey, carta pie ini menunjukkan hasil keputusan kuis setelah sesi PDPR berlangsung. Seramai 8 orang pelajar mendapat skor sebanyak 90 hingga 100%, serta 6 orang pelajar mendapat skor 80 hingga 90%, serta 3 orang pelajar mendapat skor 70 hingga 80%, serta 2 orang pelajar mendapat
60% hingga 70% dan seorang pelajar mendapat skor 60% ke bawah. Bagi 3 orang pelajar yang mendapat markah tercorot ini, perkara ini terjadi mungkin kerana pelajar-pelajar tersebut mengalami gangguan internet semasa kuis berlangsung. Seterusnya untuk refleksi semula. Untuk simptom, penggunaan model Hard is Easy ini telah mencapai objektifnya. Perkara ini dapat dilihat melalui kuis yang dijalankan di akhir kelas semasa menggunakan model ini. Untuk problem yang dihadapi, model Hard is Easy ini memerlukan rangkaian internet yang stabil untuk setiap pelajar ketika melakukan sesi PDPR secara atas talian. Seterusnya, kuis yang dijalankan tidak dapat diawasi oleh guru. Perkara ini mungkin menyebabkan pelajar-pelajar boleh mencari jawapan ataupun sumber daripada internet ataupun sebagainya. Untuk purpose, cadangan menghasilkan model ini Hard is Easy ini dengan dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seperti yang sedia maklum bahawa model Hard is Easy ini hanyalah dibina dan dengan menggunakan bahasa Melayu. Seterusnya, untuk menghasilkan permainan yang lebih interaktif, saya mungkin boleh memperbanyakkan lagi permainan-permainan di dalam model Hard is Easy ini untuk lebih menarik perhatian pelajar dan juga mengukuhkan pemahaman pelajar. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.